Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga dan salam pejuang ya. Okey, minta maaf kalau visual ada bayang-bayang sikit ya sebab lokasi saya ni. Jadi hari ini saya nak buat satu live pendedahan. Okey. Dan pendedahan saya hari ini adalah berhubung Datuk Seri Anwar Ibrahim, satu sidang media yang telah dibuat oleh Anwar dan kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh Anwar dan Saifuddin Nasution berhubung ya, kononnya ada satu perbincangan yang telah diadakan antara UMNO dengan PKR, berhubung kerjasama UMNO dengan PKR ya. Benda ni tengah dilambung-lambung ya, dan diwar-warkan oleh pelbagai pihak. Jadi saya akan sentuh sebab sebenar benda ni dilambung dan sedikit berkenaan dengan satu rahsia ya, mengapa Dr. Xavier Jayakumar bertindak keluar daripada PKR dan menzahirkan sokongan dia terhadap Perikatan Nasional. Jadi benda ni saya akan sentuh. Tapi sebelum saya sampai perkara ni, saya hendak sentuh sedikit juga berkenaan dengan kenyataan Menteri Besar Kedah dari PAS ya, Sanusi, berhubung dengan Tengku Tan Sri Razali Hamzah. Jadi Sanusi ni atau Menteri Besar Kedah dari PAS ni, dia menyela Razali sebab Tengku Razali membayangkan PAS ni sebagai satu pelacur politik. Babak Kuli ni membayangkan bahawa PAS ni adalah pelacur politik ni. Saya tak nak sentuh sebab saya setuju. Okey, dari satu sudut saya setuju sebab pihak tertentu sedang memain-mainkan isu penggunaan perkataan pelacur. Okey, sebenarnya ini adalah satu permainan persepsi sebab pelacur ni adalah satu perkataan yang tidak baik, tetapi ada lagi satu makna, pelacur politik, political prostitute, yang sebenarnya menunjukkan bahawa seseorang atau satu parti atau satu pihak tu dia boleh bergerak ke arah mana, bersekutu dengan siapa, berubah pendirian, berubah ideologi dan sebagainya untuk kepentingan atau kelangsungan politik mereka. Dan perkara ni suka tak suka dalam sejarah ada bersangkut paut dengan PAS. Okey, dan pelbagai kenyataan yang bukti-bukti dia ada berlambak di dalam media sosial, kenyataan-kenyataan yang bercanggah-canggah ya, dan sehingga PAS mendapat label parti petik dalil. Okey, so memang ada tabligh agama pun ada bukti dia. Okey, contohnya kisah Menteri Khairuddin tu yang bersangkut paut dengan SOP dan sebagainya, ada banyak kisah ya. Kalau kita cerita PAS ni, okey, banyak dalil bercanggah yang dikeluarkan ya atas alasan keagamaan. Okey, tapi apa pun dia ni memang ada sejarah berubah-ubah pandangan, pendirian berkenaan DAP dan sebagainya. Okey, so apa pun Sanusi memberikan bayangan atau dia menyela sebenarnya Tengku Razali ni, Kuli ni, dan dia kata Kuli ni barangkali sedang membuat perkara ni untuk political mileage kerana pemilihan UMNO yang bakal diadakan. So Kuli ni mungkin membuat semua ni untuk dapatkan ubah naratif dia supaya dia boleh cuba menjadi Presiden UMNO. Jadi saya mendapati benda ni amat pelik sebab ini dinyatakan oleh satu parti ya, PAS, yang pada satu ketika dahulu sebelum pilihan raya umum ke-13 dia sebenarnya ingin sangat Kuli menjadi Perdana Menteri. Saudara-saudari kena tahu, PAS ni dulu nak sangat Kuli ni menjadi Perdana Menteri ya, sebab PAS ni dia kahwin dengan DAP dan PKR dalam Pakatan Rakyat, tapi dia sebenarnya tak nak Anwar sebagai Perdana Menteri. Jadi dia nak sangat. Jadi ini menunjukkan PAS ni dia rasakan Kuli ni lebih layak jadi Perdana Menteri berbanding dengan kepimpinan PAS sendiri atau Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Tapi hari ini semata-mata sebab Kuli mengkritik PAS ya, dengan satu fakta, dengan satu hakikat, Kuli pula dituduh ingin jadi Presiden UMNO. So fikir-fikirkanlah ya.
perubahan kedudukan PAS ni, PAS ni dia tak suka dikritik. Dia, bagi saya, ramai pemimpin dia ni, mereka rasakan mereka ni adalah golongan terpilih, tak boleh dikritik. Okey, sekarang ni saya nak berbalik kepada tajuk asal dia, iaitu Anwar Ibrahim. Jadi saya tak nak ulang benda yang saya dah sebut sebelum ni, iaitu MKT UMNO ni atau kluster mahkamah. Dia dikawal oleh kluster mahkamah, dan kluster, kamu nak panggil kluster mahkamah ke, kamu nak panggil tim A ke, apa pun, mereka ni golongan teramat minoriti. Hanya 7 ahli parlimen dan tak sampai 15% pemimpin bahagian cawangan dan sebagainya. Dia makin terpinggir daripada majoriti dalam UMNO, majoriti pemimpin dalam UMNO, majoriti pemimpin dalam Barisan Nasional, yang sudah makin marah, makin meluat, makin tidak suka apa yang berlaku, dan sudah ada pergerakan untuk mencantas atau membuang terus kluster mahkamah ni. So ini semua kira tunggu masa. Sebab kluster mahkamah dah terdesak. Jadi apa yang dibuat oleh kluster mahkamah, khususnya Zahid dan Najib ni, tidak sebenarnya mewakili UMNO. Jadi contohnya Zahid dan Najib ke, atau Zahid mengadakan perbincangan mesyuarat dengan Anwar ke sesiapa, itu bukan bermaksud UMNO telah mengadakan mesyuarat dengan Anwar. Itu hanyalah individu-individu ni yang sedang melakukan apa yang mereka fikir mereka harus lakukan, tanpa mengambil kira apa yang dikehendaki oleh majoriti. Okey. Jadi apabila Anwar berkata ada perbincangan dan dia memberi bayangan bahawa ada perbincangan mungkin berlaku kerjasama antara PKR dan UMNO, ini satu pembohongan. Sebenarnya itu bukannya perbincangan UMNO dengan PKR, itu pembincangan kluster Anwar dengan kluster mahkamah. Begitu juga di dalam Pakatan Harapan. Anwar memberi bayangan Pakatan Harapan ni berjaya nak kerjasama dengan Barisan Nasional. Hakikatnya di dalam PKR, di dalam DAP, di dalam Amanah, majoritinya menolak terus kerjasama dengan antara Barisan Nasional dengan Perikatan Nasional, khususnya kerjasama melibatkan mana-mana pihak dalam Pakatan Harapan dengan kluster mahkamah. Anwar juga seperti Zahid dan Najib makin terpinggir di dalam Pakatan Harapan. Di dalam PKR sendiri anda boleh lihat apa yang saya telah beritahu sekian lama ni, makin lama makin terbukti benar, iaitu Anwar ni sedang dipinggirkan oleh parti dia sendiri. Dan keyakinan pemimpin-pemimpin di dalam dan di luar Pakatan Harapan berhubung kebolehan Anwar untuk mendapat sokongan ahli parlimen dan untuk menerajui kerajaan makin kurang. Contohnya dulu, kalau saudara-saudari nak tahu mengapa belanjawan Anwar tidak berjaya untuk menolak belanjawan dan UMNO tidak menyokongnya, sebab kluster mahkamah mula-mula mereka tak dapat sokongan langsung dari Barisan Nasional, tak sampai pun 9 akuan bersumpah yang menyokong Anwar. Kedua, kluster mahkamah dapat tahu di dalam Pakatan Harapan Anwar sendiri menghadapi masalah untuk mendapatkan sokongan dalam bentuk akuan bersumpah daripada kesemua 91 pada ketika itu, 91 ahli parlimen Pakatan Harapan. Nak kata, ada orang kata 50 pun tak sampai, ada orang kata 60, tapi yang pasti kurang dari 65. Kini makin berkurang. Jadi Anwar sebenarnya sedang kelentong. Okey, mengapa? So cerita dia mengapa kelentong, mengapa tiba-tiba dia pernah ungkit semula isu kononnya ada kerjasama UMNO dengan PKR. Sebabnya apabila anda melambung satu cerita ni yang luar biasa sebegini, Anwar boleh mengecapi dua matlamat. Matlamat pertama adalah UMNO ni berada di dalam situasi di mana hanya satu cara saja UMNO boleh selamatkan parti itu pada pilihan raya umum ke-15, iaitu sekiranya UMNO bekerjasama dengan blok kuasa ketiga. Sebab kalau kerjasama dengan Pakatan Harapan kantoi, kalau UMNO kerjasama dengan PPBM dia kantoi. Saya pernah menulis berkenaan dengan perkara ni, dan dalam 15 minit selepas live ni saya akan letak link kepada artikel berkaitan di dalam ruang komen. Anda boleh baca analisis terperinci, anda boleh baca. Jadi kalau UMNO bekerjasama dengan PPBM dia kantoi, okey, sebab kemarahan terhadap PPBM, terhadap Muhyiddin, terhadap Perikatan Nasional ni teramat tinggi. Jadi akar umbi majoriti ni dia akan beralih ke blok kuasa ketiga. Kalau dia tak kerjasama dengan PPBM pun dia kantoi, lagi kantoi. Okey.
PAS juga dengan PPBM akan kantoi. Mereka prestasi PAS dengan PPBM ni akan jauh lebih teruk daripada PRU14. Tetapi Muhyiddin tidak ada pilihan melainkan berpaut pada PAS, sebab PPBM langsung tidak ada jentera pilihan raya, langsung tidak ada akar umbi atau hampir tidak ada akar umbi. Jadi dalam keterdesakan ni, Muhyiddin nak sangat kerjasama dengan UMNO. Tapi UMNO dah tahu dia akan kantoi. UMNO dah tahu Muhyiddin perlukan jentera pilihan raya UMNO. Kalau tidak, lagi teruk. Memang dah akan teruk dalam PRU15, tapi akan lagi teruk kalau tak ada jentera dari UMNO. Jadi pandang kiri kanan UMNO ni akan kena. Kalau dia kerjasama dengan Pakatan Harapan, lagilah akan dah lah majoriti ramai dah makin meningkat je penolakan pengundi Melayu Islam terhadap UMNO atas banyak faktor, ya, termasuk mereka dah bau UMNO ni menjaja Penyatuan Ummah selama ni. UMNO ni tidak berjaya untuk mendaftarkan Muafakat Nasional dan menunjukkan komitmen terhadap PAS, ya. Mereka marah dengan PAS juga, sebab PAS ni dia tak guna Muafakat Nasional sebagai platform utama untuk kerjasama dengan PPBM. Dia pilih Perikatan Nasional. Okey, so dengan penolakan ni, kalau UMNO kerjasama dengan DAP, lagi teruk. Terlalu ramai Melayu akan pinggirkan UMNO dan akan beralih kepada blok kuasa ketiga. Ada yang kata, oh tak apa, sekurang-kurangnya UMNO akan dapat undi Cina daripada DAP. Pertama sekali, ramai Cina juga, bukan semua tapi ramai, akan meminggirkan DAP kalau DAP kerjasama dengan UMNO. Soalan saya nak tanya, adakah peningkatan dalam undi Cina tu boleh menampung pengunduran begitu hebat undi Melayu Islam daripada UMNO? Oh, ada kata tak apa, sekurang-kurangnya kalau ada PKR, penyokong PKR atau penyokong Anwar boleh menampung pengunduran undi Melayu Islam daripada UMNO. Tapi kita boleh lihat Anwar sebenarnya parti dia sendiri berkecai. Di Sabah, sebelum PRN Sabah, apabila Anwar mengumumkan bahawa dia, atau Kelentong lah, dia ada majoriti kononnya dan dia akan jadi Perdana Menteri, harapan Anwar adalah pengumuman itu akan mengujar rakyat Sabah dan PKR akan menang banyak kerusi. Tapi PKR selepas pengumuman tu hampir hangus di Sabah. Ini menunjukkan penolakan terus Anwar, penolakan terus kepimpinan Anwar, penolakan terus pencalonan Anwar sebagai Perdana Menteri. Jadi UMNO ni dia dalam situasi dia akan hanyut terus bersama PPBM dan PAS, melainkan UMNO bekerjasama dengan blok kuasa ketiga. Sekiranya bekerjasama dengan blok kuasa ketiga, gandingan UMNO dengan blok kuasa ketiga, dengan warisan dengan pejuang dan pihak-pihak lain, boleh menjurus kepada satu kemenangan majoriti besar selepas PRU 15. Jadi Anwar dah tahu semua ni, Muhyiddin dah tahu semua ni. Okey, Anwar dah tahu, Muhyiddin dah tahu. Jadi dengan mewar-warkan semula kerjasama PKR dengan UMNO ni, dia nak mengelirukan, sebab Anwar ni taktik dia selalunya ialah untuk membuat kenyataan palsu supaya ahli-ahli parlimen keliru. Dia harap ya nak kelirukan ahli parlimen yang mungkin sedang berunding dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, mungkin sedang berunding dengan Tengku Razali Hamzah atau gandingan Tun dengan Razali Hamzah, bagi mengurangkan kemungkinan berlakunya kerjasama UMNO dengan blok kuasa ketiga. Dan bila saya cerita UMNO ni, saya tak cerita UMNO, kepimpinan UMNO yang ada, sebab kepimpinan UMNO yang ada ni dia terpisah daripada UMNO sebenar. UMNO sebenarnya ada kepimpinan lain. Zahid Najib ni on paper saja, atas kertas saja Presiden dan Najib penasihat Barisan Nasional. Itu sebenarnya dah kumpulan terpinggir, akan digulingkan dalam masa terdekat. Okey. So, ini Anwar nak elakkan. Pada masa yang sama, dengan meletupkan isu ni, penipuan ni kononnya akan berlaku kerjasama Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional, Anwar sedang mengalihkan perhatian daripada pengunduran Xavier Jayakumar dari PKR. Jadi pengunduran Xavier Jayakumar dari PKR ni ada dua senario. Senario pertama, Xavier memang bersalah. Dan nak kata SPRM menekan dia ke tak menekan dia, tu boleh tolak tepi. Kalau anda bersalah, jadi takutlah. Sebab kalau anda tak bersalah, tak takut, mengapa nak pinggirkan PKR? Tetapi ada sebab ketiga. Ada satu rahsia sebab sebenar Xavier keluar PKR, dan rahsia ni ada sangkut pautnya dengan Anwar
yang Anwar dan Saifuddin Nasution cuba selindungi. Jadi saya beri masa kepada Anwar. Sama ada Anwar dengan Saifuddin mengaku sebab sebenar Xavier keluar, atau saya dedahkan. Dan lagi satu, Anwar cuba pesongkan naratif daripada satu lagi kemungkinan. Dalam pada Muhyiddin terdesak, dalam pada PPBM terdesak sebab tak boleh kerjasama dengan UMNO, selagi ada masa, PPBM akan cuba menyelamatkan keadaan. Jadi sebelum parlimen bersidang, kalau saya jadi Muhyiddin lah, saya sendiri akan cuba berunding dengan Anwar. Sekurang-kurangnya saya boleh dapat jentera pilihan raya PKR, dan saya boleh dapat jentera PKR pilihan raya PAS. Dan seandainya 31 ahli parlimen UMNO atau Barisan Nasional tiba-tiba mengumumkan tarik sokongan dari saya, okey, saya boleh ganti dengan 31 ahli parlimen daripada PKR. Jadi kalau saya jadi Muhyiddin, saya dalam keadaan terdesak ni, tak ada pilihan ni, saya akan pergi ke Anwar. Saya akan beritahu Anwar, kau tak suka Mahathir, aku tak suka Mahathir, kita tak nak Mahathir kembali. Jadi kita kerjasama, saya masuk perjanjian peralihan kuasa dengan kamu, saya tak beritahu Azmi Ali, saya tak beritahu PAS, dan janji kau umumkan PKR sokong saya. Jadi Anwar ni, perangai dia boleh buat. Jadi ini satu kemungkinan. Kemungkinan saya tak kata saya tahu, ini satu kemungkinan. Kalau kamu tanya saya mengapa tadi saya kata mungkin 31 ahli parlimen Barisan Nasional akan pinggirkan Muhyiddin, bukan sebab ahli parlimen Barisan Nasional lebih ramai. Sebabnya saya dipahamkan antara 7 hingga 8 ahli parlimen yang sama ada berjawatan menteri atau timbalan menteri dari UMNO, ini dah jadi orang Muhyiddin. Jadi mereka mungkin tak akan ikut dengan seluruh UMNO lah. So banyak sebab isu palsu kononnya PKR sedang kerjasama dengan DAP ni dilontarkan. Dan apabila isu ni dilontarkan oleh Anwar sebagai satu diversion, ya, untuk alih perhatian, of course pihak-pihak yang berkaitan di dalam PPBM ke di dalam PAS ke akan ambil kesempatan. Oleh kerana isu ni sedang hangat, kita juga ambil kesempatan untuk beri rakyat percaya, ya memang UMNO nak kerjasama dengan DAP, ya memang UMNO nak kerjasama dengan PKR. Ini adalah satu permainan persepsi, okay, untuk mengelirukan ahli parlimen. Sebab dalam situasi sekarang, Muhyiddin ada tempoh tertentu sahaja, biar dia lengahkan ke, biar dia tarik ke, tapi akhirnya parlimen kena bersidang. Sebelum parlimen kena bersidang, dia kena pastikan kedudukan dia kukuh. Sebab kalau dia boleh kukuhkan kedudukan dia, andai kata tiba-tiba Anwar dengan PKR ni zahirkan sokongan terhadap Muhyiddin, Azmin sebenarnya tak boleh buat apa-apa. Jangan kata Azmin nak bawa balik 10 MP daripada MP dia yang dahulunya keluar dari PKR ni, tarik sokongan dari Muhyiddin, tak boleh. MP-MP ni bila dah terima jawatan ni, mereka tak akan berubah. Okay, so mereka tak akan keluar. Jadi Azmin terpaksa terima, PAS terpaksa terima untuk kelangsungan politik masing-masing. Jadi seandainya Anwar membuat pengumuman bahawa PKR sokong Muhyiddin, Muhyiddin boleh gunakan perkara tu untuk meyakinkan lebih ramai orang-orang Anwar ni, ahli parlimen ni, untuk sokong kerajaan. Dan seandainya Muhyiddin berjaya mendapatkan sokongan lebih ramai ahli parlimen dengan cara ni, maka Muhyiddin boleh lengahkan pembubaran parlimen, walaupun dia dah janji akan buat. Jadi ini adalah satu kemungkinan yang tidak boleh dinafikan, sebagai kerana keadaan Muhyiddin, keadaan Perikatan Nasional, keadaan PPBM, biar apa pun persepsi yang ditimbulkan, amat kritikal. Amat kritikal. Satu Malaysia, rakyat boleh nampak isu lompat katak ni, rakyat marah. Tanya 10 orang, 10 marah. Secara rawak lah. Tanya 10 orang, 10 marah. Orang bukan buta, tapi dalam keadaan terdesak, bila dah tak ada pilihan, Muhyiddin tengah buat. You have no choice. Orang nampak tak nampak. Jadi saya tahu kalau saya buat pilihan raya, saya akan kena teruk kalau saya Muhyiddin. Jadi dalam pada saya buat dan rakyat nampak, saya terpaksa cuba untuk elakkan pilihan raya. Jadi saya akan cuba dapatkan sokongan. Kalau tak boleh UMNO, siapa lagi? PKR. So the situation is very simple. Dan Anwar ada banyak sebab dia kena alih perhatian.
Satu, dia tak nak rakyat lihat kemungkinan PKR akan sokong Perikatan Nasional. Dia tak nak rakyat tahu isu mengapa sebenar Xavier keluar. Okay? Dia tak nak, dia nak kelirukan ahli parlimen supaya tidak masuk perjanjian dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Banyak sebab. So ini adalah diversion. Tak ada usaha kerjasama PKR, UMNO ataupun Pakatan Harapan Barisan Nasional. This is a big bullshit. Yang ada hanya perbincangan kluster Anwar dengan kluster mahkamah. Satu perkumpulan kecil pihak-pihak terdesak yang sedang memainkan persepsi. Itu sahaja. So ini pencerahan saya untuk hari ini. Dan sehingga saya buat live seterusnya, ya. Live hari ini saya akan cuba upload dalam YouTube malam ni, live, secara live. Kalau tak berjaya, mungkin esok secara live ini akan diulang. Sehingga kita berjumpa lagi, mungkin esok, mungkin lusa. Jangan lupa sebentar lagi saya akan letak link, ya, kepada saluran Telegram saya di dalam ruang komen dan juga artikel yang berkaitan. Jadi pastikan anda baca artikel tersebut dan share video ini ramai-ramai. Jadi wassalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.